Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bab 7 udara, subtopik 7.1 komposisi udara. Terdapat 5 perkara yang akan kamu pelajari dalam subtopik ini, iaitu yang pertama, merancang aktiviti dan merekodkan komposisi udara. Kedua, mencerahkinkan komposisi udara daripada cartapai. Ketiga, mewajarkan kepentingan-kepentingan gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen dan gas nadir dalam kehidupan harian. Keempat, menghargai dan mengagumi kitaran karbon dan kitaran oksigen dalam mengekalkan kandungan gas dalam udara. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah apabila terdapat gangguan pada kitaran oksigen atau kitaran karbon di bumi. Komposisi udara. Udara merupakan suatu campuran. Ini kerana komponen udara dapat diasingkan melalui kaedah fizikal, iaitu penyulingan berperingkat. Proses penyulingan berperingkat ini mengasingkan campuran kepada pecahan berdasarkan takat didihnya. Udara ialah campuran beberapa jenis gas, iaitu gas nitrogen 78%, oksigen 21%, karbon dioksida 0.03%, manakala gas nadir dan bahan-bahan lain 0.97% daripada keseluruhan udara. Contoh gas-gas nadir ialah helium, argon, neon, xenon dan krypton. Manakala bahan-bahan lain termasuk mikroorganisma yang terampai di udara, habuk dan juga wap air. Peratusan oksigen dalam udara dapat kita uji apabila kita menjalankan aktiviti berikut. Bahagikan balang gas kepada 5 bahagian yang sama. Satu bahagian mewakili 20% isi padu keseluruhan balang gas. Kedua, nyalakan lilin dan telangkupkan balang gas ke atas lilin tersebut. Perhatikan dan buat catatan perubahan aras air yang berlaku apabila lilin terpadam. Pemerhatian nyalaan lilin terpadam selepas beberapa ketika. Paras air naik sehingga ketinggian 1/5 daripada balang gas. Influence bagi aktiviti ini ialah nyalaan lilin terpadam selepas beberapa ketika kerana semua oksigen di dalam balang gas telah habis digunakan semasa proses pembakaran. Paras air naik sehingga ketinggian 1/5 daripada balang gas kerana udara terdiri daripada 21% gas oksigen. Seterusnya, kepentingan gas dalam kehidupan harian. Gas oksigen penting untuk proses pernafasan dan proses pembakaran. Karbon dioksida penting untuk proses fotosintesis tumbuhan, pembuatan minuman berkarbonat dan juga alat pemadam api. Gas nitrogen digunakan bagi membuat baja bernitrogen. Nitrogen cecair juga digunakan sebagai ejen penyejuk. Dan yang terakhir adalah gas nadir. Gas helium digunakan di dalam belon udara dan belon kaji cuaca. Gas helium mempunyai ketupatan yang kecil. Gas neon diisi dalam lampu iklan, manakala gas argon digunakan bagi mengisi gas di dalam mentol. Kitaran karbon ialah kitaran yang mengekalkan kandungan gas karbon dioksida di dalam udara. Secara ringkasnya, gas karbon dioksida dibebaskan ke atmosfera melalui 3 proses, iaitu proses respirasi, tumbuhan dan juga haiwan, proses pembakaran dan juga proses perebutan. Hanya terdapat satu proses di mana gas karbon dioksida diserap daripada atmosfera, iaitu proses fotosintesis tumbuhan. Kitaran oksigen ialah kitaran yang melibatkan pengambilan dan pengembalian oksigen semula ke udara secara berterusan. Ini akan mengakibatkan kandungan oksigen di dalam udara kekal. Secara ringkasnya, oksigen diperlukan untuk proses respirasi haiwan dan respirasi tumbuhan, proses pengeratan besi, proses pembakaran dan proses perebutan. Satu-satunya proses yang mengembalikan gas oksigen kembali ke atmosfera ialah proses fotosintesis tumbuhan.
Dan yang terakhir, langkah-langkah bagi mengelakkan gangguan kepada kitaran oksigen dan kitaran karbon. Penggunaan racun serangga yang berleluasa, pembalakan haram, pembakaran hutan dan pembebasan asap kenderaan yang berlebihan menyumbang kepada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfera. Peningkatan gas karbon dioksida ini menyebabkan fenomena pemanasan global dan kesan rumah hijau. Antara langkah yang boleh kita ambil bagi mengelakkan gangguan terus berlaku kepada kitaran oksigen dan kitaran karbon ialah: pertama, menanam semula pokok. Kedua, menggunakan kaedah biologi bagi mengawal serangga perosak pada tanaman. Menguatkuasakan undang-undang bagi mengekang aktiviti pembalakan haram. Dan yang terakhir, menggalakkan masyarakat menggunakan kenderaan awam.